Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aini Farhana akan berkongsikan sedikit tentang laporan yang telah kami sekumpulan lakukan dalam subjek Gelagat Usahawan. Dalam laporan yang kami lakukan, saya ditugaskan untuk melakukan bahagian pengenalan. Namun begitu, pengenalan juga terdiri daripada 4 perkara. Yang pertama, definisi usahawan ataupun definisi keusahawanan. Yang kedua, objektif kajian. Yang ketiga, definisi sumber primer dan sekunder. Yang keempat, kaedah mendapatkan sumber primer dan sekunder. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom saksikan slide di sebelah. Pengenalan definisi usahawan. Yang pertama, perkataan usahawan mula diperkenalkan dalam tahun 1970 iaitu semasa pelancaran dasar ekonomi baru. Yang kedua, perkataan usahawan mempunyai arti yang sama dengan perkataan Inggeris entrepreneur. Perkataan entrepreneur berasal dari perkataan Perancis entrepreneur yang berarti memikul tugas atau tanggungjawab. Yang ketiga, keusahawanan adalah di antara perkara yang terpenting kepada individu, keluarga, pembangunan masyarakat, pembangunan negara serta agama. Keempat, usahawan adalah seorang yang mengambil risiko memulakan atau menubuhkan sesuatu perniagaan dan mengusahakan. 5. Usahawan adalah seseorang yang mempunyai wawasan dan mengembangkan perniagaan untuk kemakmuran masyarakat. Objektif kajian terbagi kepada 3 iaitu yang pertama, kajian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk membuka minda generasi muda agar berfikir jauh ke hadapan apabila berada dalam dunia perniagaan dan mempraktikannya dalam kehidupan seharian. Yang kedua, kajian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk menggalakkan generasi muda untuk berani menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Yang ketiga, kajian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk menaikkan semangat generasi muda dalam membangunkan diri sendiri, masyarakat dan negara. Definisi sumber primer dan sekunder ialah sumber primer ialah penemuan baru penyelidikan asli boleh diterbitkan atau tidak boleh diterbitkan dan merupakan maklumat asal. Manakala sumber sekunder terdiri daripada bahan atau dokumen yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis maklumat yang telah dicatatkan di tempat lain. Cara mendapatkan sumber primer melalui membuat pemerhatian analisis dokumen. Sumber sekunder pula diperoleh melalui tafsiran, penilaian dan contoh adalah majalah, jurnal, akhbar. Seterusnya, saya Nur Batrisha akan menceritakan mengenai Encik Roni. Nama asal beliau ialah Roni bin Nadir, berusia 36 tahun, dilahirkan pada 8 Mac 1985, menetap di Wangsa Maju. Beliau mempunyai 5 orang adik-beradik dan hanya beliau sahaja yang berjantina lelaki. Tahap pendidikan tertinggi Encik Roni ialah setakat SPM. Walau bagaimanapun, selepas sahaja menamatkan sekolah menengah, beliau berjaya mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran, namun ditolak oleh beliau kerana tertarik untuk memulakan perniagaan. Perniagaan pertama yang dilakukan oleh Encik Roni ialah dengan menjual burger bersama dengan rakannya. Walau bagaimanapun, perniagaan menjual burger itu hanya bertahan selama 2 tahun sahaja. Selepas perniagaan menjual burgernya gagal, beliau mencuba nasib dengan bekerja makan gaji di bawah imigrasi. Pada masa yang sama, beliau kerja sambilan dengan menjual insurans Takaful M di bawah M-Bank. Selama 3 bulan menjadi ejen menjual insurans, beliau berjaya memperolehi pendapatan sebanyak RM8,000 hingga ke RM9,000 Malaysia. Hasil daripada itu, beliau berjaya bercuti ke Australia. Antara faktor menjadi pemangkin terbesar untuk Encik Roni memulakan perniagaan adalah kerana keluarga beliau sendiri. Sokongan daripada keluarga lah yang menyebabkan Encik Roni sehingga kini boleh mengembangkan perniagaan beliau. Dalam mengembangkan perniagaan beliau, pekerja ataupun ejen akan melalui satu proses pemilihan yang sangat ketat bagi mengelak daripada Encik Roni merekrut pekerja yang tidak bertanggungjawab ataupun tidak komitmen dalam melakukan pekerjaan mereka. Terusnya, latar belakang syarikat. Al-Fatih Empire Sendian Berhad merupakan syarikat perkongsian yang dikelolakan oleh Encik Roni bin Nadir yang telah ditubuhkan pada tahun 2011 dan kini beroperasi selama 10 tahun. Syarikat ini mewakili AIA Takaful Berhad dalam konteks perundangan dan ekonomi iaitu dalam bentuk pengurusan risiko terutamanya
digunakan bagi jaminan terhadap risiko berkemungkinan. Al-Fatih menawarkan insurans kewangan untuk pelindungan hibah takaful, insurans hayat, penyakit kritikal, retirement, kemalangan dan pendidikan. Syarikat ini mensasarkan pelan insurans kepada individu yang berperingkat pendapatan yang memerlukan polisi insurans kesihatan, nyawa, kenderaan dan harta. Beliau menjalankan perniagaan dalam bidang ini dengan meningkatkan usaha kepada usaha yang maksimum dengan menambahkan bilangan pelanggan dalam sehari. Justru itu, beliau mempunyai 400 dan lebih ejen di bawah kawalan beliau sendiri. Saya Nona Suha binti Ismail akan menyambung cerita tentang Encik Roni. Yang pertama, pengalaman kerja. Encik Roni mempunyai pengalaman kerja di bawah majikan, iaitu beliau pernah bekerja di bawah imigrasi. Imigrasi bermaksud tindakan meninggalkan negara asal seseorang atau wilayah untuk menetap di negara lain. Yang kedua, idola. Setiap manusia mempunyai idola yang tersendiri sebagai satu ukuran untuk menjadi contoh dan memberi semangat untuk berjaya dalam hidup. Begitu juga dengan Encik Roni. Beliau menyatakan bahawa idola beliau adalah arwah bapanya. Yang ketiga, aktiviti keusahawanan. Yang pertama, beliau pernah membuka perniagaan burger bersama rakannya selepas tamat SPM. Yang kedua, beliau mencuba nasib dalam bidang insurans selama 3 bulan. Gaji yang diperolehi ketika mencuba nasib dalam bidang insurans selama 3 bulan memperolehi kira-kira RM8,000 ke RM9,000 sebulan. Seterusnya, yang keempat, niat untuk menjadi usahawan. Encik Roni tidak menyatakan secara khusus pada umur berapa beliau ingin menjadi usahawan, tetapi minat dalam bidang perniagaan ditunjukkan oleh beliau ketika memulakan perniagaan bersama rakannya. Yang kelima, latar belakang ibu bapa. Encik Roni menyatakan bahawa ibu beliau merupakan seorang suri rumah tangga, manakala bapa beliau pula seorang kontraktor biasa yang bekerja di kampung. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Encik Roni, kita boleh beralih ke slide sebelah. Seterusnya, saya Asmari Zaini untuk membentangkan usahawan semasa memulakan usaha niaga. Motivasi utama untuk memulakan perniagaan, yang pertama, bapa. Yang kedua, isteri dan keluarga. Encik Roni menjadikan bapanya sebagai idola untuk beliau mencuburi bidang keusahawanan. Manakala isteri dan keluarga pula sentiasa bersungguh-sungguh dan memberi keperluan yang secukupnya. Penetapan matlamat semasa menubuhkan perniagaan. Encik Roni tidak menetapkan apa-apa matlamat sebelum memulakan perniagaan, tetapi beliau hanya meletakkan keyakinan dan keberanian yang ada pada diri beliau untuk beliau mencuburi bidang keusahawanan. Sumber yang tersedia sebelum memulakan perniagaan. Pertama, modal kewangan. Yang kedua, yakin dan berani. Selain bermodalkan modal kewangan, beliau juga bermodalkan keyakinan dan keberanian yang ada pada diri beliau untuk mencuburi bidang keusahawanan. Rangkaian. Yang pertama, Instagram. Yang kedua, Facebook. Yang ketiga, TikTok. Beliau menjadikan ketiga-tiga platform media sosial sebagai strategi pemasaran untuk mengiklankan perniagaannya dan mendapatkan pelanggan. Adakah anda menulis rancangan perniagaan? Beliau bersama agensi-agensi yang terlibat hanya menggunakan sebuah buku untuk merangka rancangan perniagaan pada suku tahun pertama, kedua dan seterusnya. Bersedia atau tidak untuk memulakan perniagaan? Yakin dan mencuba. Beliau menyatakan bahawa beliau mencuba dan yakin pada diri beliau sendiri untuk mencuburi bidang keusahawanan. Kawalan pada peringkat awal serius atau tidak? Yakin dan bersungguh-sungguh. Beliau tidak menjadikan buah mulut negatif orang sekeliling sebagai satu alasan untuk beliau berputus asa. Malah beliau yakin dan bersungguh-sungguh bahawa beliau mampu menempatkan diri dalam bidang keusahawanan. Orientasi risiko sebelum memulakan perniagaan. Selepas. Risiko yang dihadapi sebelum memulakan perniagaan ialah beliau terpaksa berhadapan dengan buah mulut negatif orang sekeliling.
Kesimpulannya, hasil daripada titik peluh Encik Roni yang tidak pernah berputus asa dalam mengembangkan perniagaan beliau menyebabkan beliau mendapat sambutan hangat daripada pelanggan beliau, malahan menjadi peluang pekerjaan kepada masyarakat. Di akhir proses laporan kami, telah kami selitkan lampiran yang mengandungi gambar dan bukti bahawa kami telah menemukan usahawan terbabit. Usahawan itu juga telah menguruskan syarikat